Baik, kita imbas cerita di Stadium Likas. Selangor berpesta gol menewaskan tuan rumah Sabah 6-0 sekaligus menyaksikan Ifidayo selain daripada mencetak hat-trick, dia terus melebarkan kedudukan untuk berada selaku antara penjaring terbanyak pemain import dalam sejarah Liga Malaysia setakat ini. Okey, itu membabitkan Ifidayo. Tetapi saya nak buka cerita ini tentang pasukan Sabah terlebih dahulu. Kerana pada saya pelbagai polemik, berbagai persoalan yang saya fikirkan, apakah ini tanda protes pemain selepas Kurniawan Dwi Yulianto direhatkan, apakah ada unsur-unsur itu ataupun sememangnya hari ini adalah Hari Selangor? Asmoi Bakiri. Unsur tu satu perkara lah kerana ketua jurulatih yang pada awalnya direhatkan dan yang mengganti pun bukan asing pada mereka. Sebelum Kurniawan pun memang diorang juga. So saya rasa isu protes jurulatih tu tak ada timbul. Cuma yang menjadi permasalahan pasukan Sabah ni yang kita cakap sekarang ni, dia berdepan dengan satu pasukan yang kuat. Itu aja, Selangor. So ini dalam keadaan tim yang tidak stabil dalam segi cerita dekat luar, berdepan dengan pasukan Selangor yang datang ke Sabah ni bukan setakat mungkin agak-agak ni saya tengok sebelum perlawanan mereka dah letak mereka sebagai kemenangan, dan saya amat tertarik sedikit untuk pasukan Selangor. Kali ini mereka datang ke Sabah bukan saja setakat nak menang, tapi untuk ada misi membantu Ifidayo untuk meletakkan diri sebagai penjaring terbanyak. Kesabaran penyokong Selangor akhirnya berbaloi apabila melihat pemain-pemain. Saya rasa pengurusan pasukan Selangor dilihat cepat belajar apabila pasukan mempunyai pasukan feeder. Saya rasa urusan itu boleh dilakukan dengan baik. Pemain-pemain yang dibawa pada peringkat usia muda ini sudah merasai bahang dalam saingan liga sebenar. Ya, saya setuju. Kalau kita lihat pemain yang dibawa naik, yang sering ditukar-tukar juga, antaranya pemain seperti Syahrul yang dibawa naik. Kalau kita lihat pasukan Selangor di awal musim, kita agak ada banyak question mark. Kita. Persoalan dia kan, kenapa, di mana, bagaimana. Tapi selepas kembalinya liga, kita tengok mereka menang straight game untuk pasukan Selangor. Itu kita menunjukkan pasukan ni dah dapat dia punya cara momentum, dan kita boleh lihat cara permainan dia, kombinasi pemain muda seperti Alif Haikal, Mukairi Ajmal yang menjadikan gol pada malam ni, dan juga Daniel Astri sangat boleh dikatakan gel dia orang tu menjadi. Jordan, pemain pertahanan, saya rasa sudah secure tempatnya di situ. Ya, daripada Selangor 2 dinaikkan perform, itu yang besar. Saya setuju awak cakap tadi bila ada second team yang dibawa naik, jadi itu dah cukup terbaik untuk Selangor. Dan sebenarnya saya tambah sikit yang menarik dalam pasukan Selangor juga ni, saya rasa antara pasukan yang mula-mula menerapkan pertukaran 5 pemain tu, yang membuat sistem rotate tu 5 pemain tu yang paling kerap berlaku. Minit 60, 50 mesti ada pertukaran, dan pemain-pemain ini akan masuk sebagai pemain muda yang serentak, 2-3 orang, 2-3 sekali orang masuk, semua membuahkan hasil. Yang menarik apabila hasil ni dia dah berlaku pada penghujung. Lepas penghujung ni dia akan bawa masuk ke Piala Malaysia. Saya rasa ini momentum terbaik untuk Selangor mengekalkan cara sistem beginilah. Dan mungkin tak menariknya dalam ranking dalam ni, dia menang pun pada malam ni, dia tersekat ataupun start dalam kedudukan nombor 5. Syarom, satu pemain yang anda angkat sebagai pemain terbaik tim untuk Selangor. Bagi saya sebenarnya, orang akan mengatakan Ifidayo, itu memang tak boleh katakan dia menjadi gol. Tapi bagi saya sebenarnya yang merevolusikan serangan Selangor adalah Hunted Aun. Bagi saya, apabila beliau ditukar, sebelum ni Selangor mencari siapakah yang akan bermain nombor 10, yang belakang Ifidayo akan beli supply kepada Ifidayo. Dan selepas pertukaran formasi dan Hunted Aun ini diberikan tugas sebagai number 10, bagi saya dialah sebenarnya yang membuatkan pergerakan Ifidayo untuk menjadikan gol dengan lebih mudah. Jadi maksud dia
urusan jaringan gol Selangor ni akan bermula, switchnya adalah pada pemain Myanmar ni. Ya, kalau kita lihat di bagi hadapan siapa yang akan berada di belakang beliau, kita tak boleh nafikan juga kerja yang dilakukan oleh Oliver Baum dan juga beberapa pemain lagi. Tetapi bagi saya dia antara main karakter yang menukar corak attacking third pasukan Selangor. Hari ini Amri berdepan dengan pasukan lamanya, tetapi 2 kali percubaan kena tiang, saya rasa itu Amri telah menampakkan berusaha keras di Sabah, Mawi. Saya rasa pada peringkat umur Amri ini nak habis karier ni macam ni, duduk di Sabah, dia lakukan yang baik untuk tim Sabah. First kali. Tahu dia berdepan, dia tahu dia tak memiliki pemain yang cukup berpengalaman ataupun membantu dia di sekeliling dia. Nak gunakan kudrat Amri untuk 90 minit, saya rasa memang agak sukar walaupun dalam situasi dia cuba untuk membuat yang terbaik. Lain lagi dia dah cakap dah untuk lawan dengan Selangor. Tapi pada masa yang sama saya dapat lihat bahawa kekurangan, tak cukup pemain, tak cukup plan attacking untuk yang baik untuk pasukan Sabah. Kalau dilihat pun saya ingat 1 minit ke 2 minit pemain import mereka penyerang dikeluarkan. Jadi itu lagi menyusahkan pasukan. Hari ini juga pemain import dari Korea Selatan, Park dan juga Azan Nordin, saya rasa sibuk lebihnya di bahagian bawah. Ya betul, Pak Tesu dan juga Zainuddin bagi saya pada malam ni agak struggle dan all over the place dan tak dapat mengawal gerakan dilakukan oleh Han Tae-ong dan juga Oliver Buff di bahagian tengah. Okey, itulah serba sedikit tentang cerita pasukan Selangor dan juga pasukan Sabah yang dijangka akan saya rasa melalui sumber-sumber saya yang boleh dipercayai, awasi pasukan Sabah musim depan. Itu cerita yang boleh saya katakanlah, walaupun cerita di Pantai Timur belum habis sempat untuk kita perkatakan. Okey, siapa penjaring pada ketika ini yang mempunyai nama yang menjadi sebutan pada ketika ini adalah Ifidaya Olusegun. Okey, Baxen da Silva ada 1 perlawanan, tetapi saya rasa seperti yang kalian berdua katakan, perlawanan terakhir nanti segalanya akan terarah dihalakan kepada Baxen dan juga Ifidayo untuk pasukan masing-masing. Ya betul. Sebab Kepa Sherman dan juga Casagrande dah tak ada dalam senarai untuk menggaguh-gugat kedudukan Ifidayo Olusegun dan juga Baxen da Silva. Akan ada tambahan gol dari Baxen da Silva, Semawi? Ya, pasti. Saya rasakan akan ada. 2 gol? Tak tahulah. Rasa macam berkemungkinan akan menyaksikan Ifidayo terus berada di carta kedudukan. Okey, itulah serba sedikit tentang Ifidayo Olusegun dan juga Baxen da Silva yang sedang memburu kasut emas untuk penjaring terbanyak dalam saingan Liga Super.